Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Seperti yang kita jangkakan, senario politik tanah air berubah lagi. Tengah hari semalam, Tun Mahathir dalam satu kenyataannya, dalam satu posting di Facebook beliau, Cik Dad nyatakan bahawa Pakatan Plus atau Pakatan Harapan telah mencalonkan Ketua Menteri Sabah Shafie Apdal dan juga Presiden Warisan sebagai calon Perdana Menteri. Selepas Pakatan Plus berjaya membawa usul tidak percaya dalam Parlimen Julai ini untuk menjatuhkan, untuk merampas kembali Kerajaan Perikatan Nasional daripada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tun kata bahawa Amanah dan DAP sudah pun bersetuju dengan cadangan ini, yang kemudian setelah beberapa jam selepas itu Mat Sabu dalam kenyataannya berkata bahawa PH perlu bersidang untuk membincangkan cadangan Tun ini. Of course, sudah tentu PKR tidak akan setuju dengan cadangan ini. Sebab sekali lagi pemimpin mereka, Anwar Ibrahim, dicalonkan untuk timbalan Perdana Menteri 1 dan Mukhlis Mahathir timbalan Perdana Menteri kedua. Tapi jika tanpa sokongan PKR, Anwar Ibrahim dan rakan-rakan beliau dalam Parlimen, usul tidak percaya ke atas Muhyiddin tentu sukar diluluskan atau mendapat majoriti dari kalangan ahli Parlimen. PH masih memerlukan PKR dalam usaha merampas kembali PN. Apa sebenarnya strategi Tun? Ramai yang sudah maklum bahawa Tun mahu Mukhlis berada dalam kabinet, dalam senior post, dan ini adalah masa yang sesuai. Dan finally, secara officially, secara rasminya, dalam keadaan open begini, barulah Tun melahirkan sebenarnya cita-cita beliau, iaitu untuk melantik Mukhlis finally akhirnya menjadi Perdana Menteri Malaysia. Strategi Tun juga, of course, semua orang tahu bahawa tidak mahu Anwar menjadi Perdana Menteri. Dan dia tahu juga usul tidak percaya ini akan tidak akan diluluskan, tidak akan go through Parlimen, Dewan Rakyat yang akan bersidang Julai ini. Dan ditahu tanpa sokongan PKR, undi tidak percaya ini tidak akan berjaya. Jadi selepas episod itu, apa yang akan berlaku? Selepas episod undi tidak percaya, apa yang akan berlaku? Tidak mustahil kalau Tun kembali kepada Bersatu. Tun tidak join mana-mana parti sekarang, dan membawa Mukhlis juga balik ke dalam Bersatu dan dalam Perikatan Nasional. Dan sebagai reward, undi tidak percaya itu tidak berjaya, sebagai rewardnya, sebagai habuan, Mukhlis akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri Muhyiddin sehingga PRU 15. Mungkin berlaku, mungkin tidak, mungkin Tun ada strategi lain. Strategi Tun susah dibaca, even oleh lawan-lawan beliau. DAP pun susah membaca, Anwar pun susah membaca strategi politik Tun. Plot politik beliau sukar dibaca. Sebab itu kalau kita tengok dalam selepas PH kalah, ada pelbagai kenyataan yang dibuat oleh Tun yang kadang-kadang menyebelahi Muhyiddin, dan ada orang yang tidak perasan, sekali-sekali ada yang menyebelahi Muhyiddin. Anda berhak untuk tidak menyetujui pandangan saya. Kita meraihkan perbezaan pandangan, insya-Allah.
Dan hari ini kita tidak tahu apa yang akan berlaku, apa reaksi Anwar, yang saya rasa memang Anwar tidak setuju, apa reaksi Lim Guan Eng, dan of course Mak Safu dah buat kenyataan semalam akan sepatutnya cadangan Tun ini patut dibincangkan di peringkat tertinggi Pakatan Harapan. Okey, di Sabah, di Kota Kinabalu, para pemimpin warisan sudah meraihkan kemenangan ini dan mereka mengalu-alukan pelantikan atau pencalonan Syafiee Apdal ke peringkat persekutuan menjadi Perdana Menteri, dan mereka kata inilah masanya rakyat dari Borneo, Sabah, Sarawak mewakili aspirasi rakyat yang disifatkan sebagai kelas kedua dalam Persekutuan Malaysia untuk menjadi Perdana Menteri pertama kalinya dalam sejarah. Ini akan mungkin sejarah baru dalam the history book, buku-buku sejarah nanti. So jangan cepat apa orang kata, gembira, jangan cepat seronok dengan berita ini. Kita tidak tahu apakah ia mungkin berlaku, tapi kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik buat Syafiee Apdal. Sejauh mana seriusnya cadangan ini, sampai ke mana Syafiee Apdal, ataupun selepas beberapa hari akan dibatalkan pula. Ada lagi cadangan lain, walaupun kita memang dah lawyer dengan episod-episod politik ini, kita mesti orang kata ambil tahu, sebab politik stabil akan menentukan pembangunan ekonomi yang baik. So sampai jumpa lagi esok dengan satu lagi cerita baru, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe Fuad Rahman TV di channel YouTube. Insya-Allah jumpa lagi.